Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kasih sayang. Hadirin dihormati sekalian, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadirat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama dalam forum remaja yang bertajuk Benarkah Online Kelas kini adalah sangat relevan. Saya Muhammad Aiman Syamil bin Zuzuki selaku tuan moderator bagi forum remaja kita pada hari ini. Dewan sekalian, benarkah online kelas kini adalah sangat relevan? Dengan itu, sebelum saya mengupas tajuk ini dengan lebih dalam lagi, kita akan mendengar hujah-hujah yang akan diberikan oleh para panel kita yang dijemput khas bagi mengupas tajuk ini. Okey, panel kita yang pertama iaitu saudara Khairil Hafiriontan bin Muhammad Asmawitan. Okey, panel yang kedua saudara Muhammad Syahmi Irsyad bin Adnan, dan panel kita yang ketiga saudari Nur Farah Izzati binti Muhammad Yusof, dan panel kita yang keempat saudari Syamisah binti Muhammad Nazri, dan panel kita yang terakhir itu panel yang kelima saudari Nur Izzatul Nazifah binti Nazrizam. Okey, kita akan mulakan perbincangan kita ini dengan panel kita yang pertama iaitu saudara Khairil. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Muhammad Syamil selaku moderator kita untuk forum kita pada hari ini, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi insya-Allah untuk hari ini saya dipertanggungjawabkan untuk menyampaikan berkaitan dengan mengapa ataupun sebab adanya online class pada masa ini. Okey, yang pertamanya sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan tahu, apa yang telah isytiharkan oleh WHO, suatu organisasi kesihatan kebangsaan yang menyatakan antarabangsa yang menyatakan bahawa telah ada satu penyakit yang boleh menyebabkan kematian dan mudah berjangkit, iaitu coronavirus disease 2019, iaitu COVID-19. Dan perkara ini telah terkena dengan dekat pada Malaysia dan menyebabkan telah diisytiharkan oleh Perdana Menteri kita iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengisytiharkan perintah kawalan pergerakan kepada seluruh rakyat Malaysia menyebabkan penduduk tidak dapat keluar rumah secara langsung. Jadi disebabkan itulah maka perlunya online class ini, disebabkan itu maka sektor pendidikan telah terjejas menyebabkan pelajar-pelajar tidak dapat untuk ke sekolah kerana bagi mengelakkan lebih meluas penyakit ini berjangkit. Okey, dekat sini telah menunjukkan bahawa KPM dan juga KPT iaitu Kementerian Pelajaran Tinggi dan Kementerian Pelajaran Malaysia telah memberikan satu inisiatif yang sangat bagus kepada pelajar untuk kita ni belajar iaitu secara melalui alam maya. Okey, di sini menunjukkan bahawa pentingnya pembelajaran relevannya online class ni pada masa kini. Dan selari juga dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang telah digubalkan pada tahun 1988 oleh para pendidik profesional, menyatakan bahawa secara umumnya untuk pendidikan ini adalah untuk melahirkan generasi-generasi atau pelajar-pelajar yang mempunyai keseimbangan dalam pelbagai aspek, iaitu dalam bentuk jeri, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Jadi bagi mengelakkan para pelajar atau para anak muda ketinggalan dalam pelajaran dan juga tidak seimbang dalam jeri tersebut, maka ini telah KPM telah melakukan memberi inisiatif dengan cara melakukan online class ini. Maka di situ kita dapat lihat bahawasanya online class ini terjadinya apabila disebabkan oleh kita ni tak nak bagi anak-anak muda ini ketinggalan dalam pembelajaran lah. Jadi saya katakan begitulah daripada saya kembali semula kepada moderator Muhammad Syamil. Persilakan. Okey, terima kasih kepada saudara Khairil dengan hujah yang sangat bernas. Okey, kita pergi ke panel kita yang kedua iaitu saudara Muhammad Syahmi Irsyad. Okey, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi. kepada Tuan Moderator kita, Saudara Muhammad Syamil. InsyaAllah saya dipertanggungjawabkan juga untuk mengupas tentang kelebihan kelas online. Okey, kita pun tahu disebabkan penularan wabak COVID-19 ini, kita satu Malaysia terpaksa menutup semua institusi dan kawasan sekolah yang awam maupun swasta. Okey, kelebihan kelas online. Kaedah pentaksiran berasaskan projek yang boleh dilaksanakan bersama keluarga ataupun kajian kes atau ulasan artikel ataupun menjalankan eksperimen dan membentuk poster mampu memenuhi keperluan komponen pembentukan intelektual, rohani, emosi dan jasmani ini. Okey, ini secara tidak langsung memenuhi hasrat falsafah pendidikan negara yang ingin melahirkan murid yang seimbang dari segi aspek jasmani, rohani dan intelektual. Okey, selain daripada itu, melihat penularan wabak COVID-19 secara positifnya, ia mencetuskan satu semangat usaha dan yang luar biasa bagi pendidik di Malaysia bagi memastikan murid tidak ketinggalan dalam pendidikan. Para pendidik juga berusaha sedaya upaya menjadi kreatif dalam mempelbagaikan kaedah pengajaran. Mereka tanpa segan silu juga, mereka juga turut berguru bagi meningkatkan keupayaan mereka ataupun dipanggil kreativiti mereka dalam mengajar secara online selari dengan norma baharu. Okey, yang akhir sekali kelebihan kelas online ialah kos yang rendah. Okey, kita semua tahu setiap pengajian kita semakin tinggi kita mengaji, semakin tinggi nilai kosnya. Antara kos ialah kos tempat belajar, kos makan minum, kos tempat tinggal rumah, kos makan minum dan berharujukan lain-lain lagi. Okey, saya harap apa yang baik ini kita dapat dikongsi bersama dan kita dapat pelajari. Yang buruk itu insya-Allah kita tidak ambil. Okey, itu saja daripada saya. Kita kembali kepada Tuan Moderator. Sekian, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, terima kasih panel kita yang kedua iaitu Saudara Syamil. Ada penghujahan yang sangat tepat dan juga bagus. Okey, kita pergi ke panel kita yang ketiga iaitu Saudara Nur Farah Izzati. Okey, dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator dan para hadirin sekalian. Okay, saya dipertanggungjawabkan untuk mengupas lebih lanjut tentang kelemahan apabila kita menjalankan pembelajaran secara atas talian ini. Okay. Terdapat beberapa masalah apabila pembelajaran secara atas talian ini dijalankan. Okay. Antaranya ialah yang pertama ialah masalah maklum balas. Okay, pelajar yang mengambil kelas dalam secara atas talian ini tidak mempunyai peluang untuk berinteraksi secara bersemuka dengan guru dan pelajar yang lain. Okay. Jadi proses interaksi antara pelajar dan guru itu adalah terhad. Ianya amat sukar sebenarnya untuk membangunkan hubungan antara rakan sekelas dan guru apabila kita menjalani pembelajaran secara atas talian ini. Okay. Sebagai contoh, apabila pelajar mahu minta guru untuk menyemak tugasan, bertanya tentang tugasan dan sebagainya, respon yang diberikan mungkin agak lambat jika nak dibandingkan dengan kelas biasa yang lebih mudah untuk kita bersosial lah. Okay, kerana apa? Kerana ianya berkaitan dengan kelajuan internet antara pelajar dan guru. Jika terdapat sebarang masalah dengan line internet, ianya akan lebih sukar untuk sesi maklum balas itu berlangsung. Okay, seterusnya yang kedua adalah masalah internet dan keperluan pembelajaran. Okay. Untuk pembelajaran atas talian semestinya perlu menyediakan beberapa keperluan seperti telefon pintar, komputer riba dan sebagainya untuk sesi pembelajaran atas talian. Okay. Untuk belajar secara online juga memerlukan sambungan internet yang laju untuk melancarkan proses pembelajaran. Akan tetapi ini agak sukar bagi pelajar yang kurang berkemampuan. Ada di antara pelajar yang tak mampu untuk membeli data internet setiap bulan, apatah lagi untuk membeli kemudahan seperti komputer riba dan sebagainya. Selain itu ada juga pelajar yang tempat tinggalnya berada jauh daripada pencapaian internet yang baik. Mereka ni terpaksa mendaki gunung dan sebagainya untuk memasuki kelas dan menjawab peperiksaan atas talian. Ini akan lebih sukar apabila tibanya musim hujan kerana mereka ni tak boleh keluar daripada rumah. Okay, ini akan membuatkan pelajar yang kurang berkemampuan ini mudah terkebelakang dan ketinggalan jauh dalam pembelajaran.
Seterusnya adalah mudah hilang fokus. Okay, belajar secara online ni adalah sesuatu yang bebas dan kita tidak akan diawasi. Jadi adalah sangat mudah untuk kita hilang fokus atau bosan semasa pembelajaran. Betul atau tidak? Okay, apabila fokus hilang semasa pembelajaran, maka etika dan adab dalam diri seorang pelajar tu mudah terhapus. Sebagai contoh, pelajar yang sedang belajar dalam sesi pembelajaran secara atas talian dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Kebiasaannya pelajar malu ataupun enggan untuk membuka kamera masing-masing. Jadi di situ hilanglah satu keberkatan apabila kita jauh dari guru kita. Seolah-olah guru tersebut bercakap seorang diri. Selain itu, apabila mereka bebas dan tidak diawasi semasa kelas, pelajar bebas melakukan apa sahaja. Tambahan pula, mereka ni tidak mengaktifkan kamera semasa pembelajaran. Ada yang makan semasa belajar, ada yang melakukan hal lain tanpa menghiraukan kelas yang sedang berlangsung, seperti menonton drama dan sebagainya. Di sini kita dapat lihat adab, akhlak, etika dalam diri seorang pelajar tu sedikit sebanyak semakin terhakis. Dan akhirnya pelajar belajar dalam keadaan yang tiada keberkatan dan ketinggalan dalam pembelajaran. Jadi pada pendapat saya sebenarnya pembelajaran secara atas talian ni agak kurang berkesan berbanding belajar secara bersemuka di dalam kelas. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih panel yang ketiga kita iaitu Saudari Nur Farah Izzati. Okey, kita pergi ke panel kita seterusnya, panel keempat iaitu Saudari Syamisah. Okey, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator kita, Syamil. Sebelum memulakan bicara, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada kesemua ahli panel dan hadirin sekalian. Baiklah, tanpa membuang masa, saya selaku ahli panel keempat ingin membincangkan adab menuntut ilmu dalam talian. Sebenarnya, jika nak dikata menuntut ilmu, dalam mencari keberkatan ilmu, adab ketika belajar dalam atas talian adalah yang pertama, menumpukan sepenuh perhatian terhadap pembelajaran. Bagi pembelajaran dalam atas talian adalah sukar untuk tenaga pengajar melakukan pemantauan ke atas setiap pelajar. Lebih-lebih lagi jika jumlahnya terlalu ramai. Jadinya, atas rasa kesedaran dan tanggungjawab pelajar itu sendiri sewajarnya perlu memberi kerjasama dan tumpuan sepenuhnya dalam subjek pembelajaran serta menjauhi sikap sambil lewa sahaja. Semasa sesi pembelajaran berlangsung, usahlah melakukan perkara yang tidak berfaedah. Contohnya tidur ataupun membuka laman web yang lain. Lepas tu merujuk kepada adab falsafah Islam, banyak menjurus kepada tata susila dan tingkah laku individu itu sendiri. Maka ketahuilah sikap yang negatif ini telah merosakkan diri mereka dan telah merugikan diri pelajar itu sendiri. Okey, yang kedua, menepati masa. Bagi membantu dalam kelicinan pembelajaran itu, maka para pelajar mestilah bersikap berdikari dalam menepati masa yang ditetapkan. Jika melihat statistik jumlah pelajar menepati masa yang ditetapkan, hanya 20% sahaja yang mengambil cakna dalam hal tersebut. Ini boleh dirujuk mengenai tabiat moral telah mempengaruhi falsafah akhlak diri seseorang pelajar itu. Falsafah akhlak ini merujuk kepada disiplin ilmu yang mengkaji pelbagai isu tentang tingkah laku manusia. Akhir sekali, berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasi dengan baik ini adab yang perlu dijaga sewaktu pembelajaran sesuatu, mintalah izin terlebih dahulu serta memperkenalkan diri supaya pengajar dapat mengenali identiti pelajar tersebut. Jika ingin membuat perbincangan dalam chatbot ataupun secara bertulis, mestilah menggunakan seroja, emoji dan sebagainya. Dikaitkan dengan falsafah negara yang kelima dengan meletakkan nilai yang baik, tingkah laku dan beradab sopan serta mengikut peraturan menjadi amalan rakyat dalam negara. Okey, itu saja saya ulangkan semula kepada moderator kita. Okey, terima kasih Saudari Syamisah. Okey, kita akan pergi ke panel kita yang terakhir iaitu Saudari Nur Izzatul Nazifah. Okey, dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Tuan Moderator, Saudara Aiman Syamil. Saya akan mengupaskan lebih lanjut tentang kesan pembelajaran atas talian.
Wabak penyakit COVID-19 yang melanda kita telah memberi impak besar ke atas semua sektor termasuk pendidikan. Norma baharu yang dihadapi pelajar sekarang ternyata menjadi cabaran kepada proses pembelajaran. Secara tidak langsung, norma baharu ini memberikan pelbagai kesan ke atas pelajar dari segi pengalaman dan jangkaan pembelajaran. Pembelajaran di atas talian bukan sahaja memberi kesan kepada pelajar, malahan juga guru. Belajar dalam talian kurang berkesan berbanding bersemuka. Menteri Kanan Pendidikan Dr. Muhammad Razi Jidin berkata, Kementerian sedar terdapat kelemahan dalam pelaksanaan pembelajaran secara dalam talian. Menurutnya, kaedah home-based learning adalah sesuatu yang baharu dalam kalangan guru, murid dan juga ibu bapa. Selain itu juga, kebolehcapaian internet menjadi salah satu perkara penting dalam mengendalikan kelas atas talian. Kesannya, ramai pelajar yang tidak dapat mengikuti pembelajaran secara dalam talian kerana masalah internet. Tambahan pula, ianya menjadi kekangan terutamanya bagi murid yang tinggal di kawasan yang kurang mendapat liputan internet. Seterusnya ialah pelajar akan kurang fokus. Belajar online adalah sesuatu yang bebas dan kita tidak akan diawasi. Jadi, adalah sangat mudah untuk kita hilang fokus atau bosan semasa pembelajaran. Kesannya, pelajar akan terlepas sesuatu dan mungkin juga akan salah faham sesuatu perkara. Satu tinjauan oleh Pearson, pembelajaran atas talian menjadi satu cabaran buat pelajar dan juga memberi kesan kepada kesihatan mental. Kesimpulannya, pembelajaran maya telah mengubah dan akan terus berperanan dalam pembangunan masyarakat di negara kita. Walau bagaimanapun, di samping kebaikan-kebaikan teknologi internet dan pembelajaran maya, kita perlu menjadi diingini yang mungkin boleh mengganggu pengintegrasian ilmu itu sendiri. Oleh itu, semua pihak harus memikirkan agar perkembangan ini memberi kesan yang positif di dalam pembangunan pelajar agar setiap pelajar ini pembelajaran atas talian dengan baik. Itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih kepada panel kita yang terakhir iaitu saudari Nur Izzatul Nazifah. Okey, maka berakhirlah para panel kita. Okey. Hadirin hadirat sekalian, bagi kesimpulan forum kita pada hari ini yang bertajuk adakah relevan kelas online ini pada masa kini. Okey, kita boleh melihat dari tajuk kita ini ianya melibatkan tentang falsafah pendidikan. Okey, kenapa pembelajaran atas talian ini perlu dilaksanakan? Okey, ini kerana dalam falsafah pendidikan ini kita ingin melahirkan pelajar kita yang berjaya dan berilmu pengetahuan di samping mereka ini tidak akan ketinggalan dalam sesi pembelajaran walaupun mereka ini menghadapi situasi seperti hari ini. Sebagai contoh PKP. Okay. Oleh sebab untuk memenuhi falsafah pendidikan tersebut, maka pihak kerajaan telah menubuhkan satu inisiatif baru iaitu pembelajaran atas talian agar para pelajar ini tidak mempunyai masalah untuk meneruskan sesi pembelajaran mereka. Dan untuk menjawab persoalan relevan atau tak kelas online ini pada masa kini, bagi saya ianya sangat relevan, boleh dikatakan relevan kerana pada situasi kita sekarang ni dan tak ada cara lain disebabkan darurat yang melanda negara kita kerana ianya dapat membantu pelajar untuk menghabiskan sesi pembelajaran mereka dengan lebih awal dan mengikut kalender akademik yang dikeluarkan oleh pihak institusi masing-masing. Okey, kalau untuk yang tidak relevan, ianya tidak relevan kerana kelas online ini tidak mempunyai sebarang keperluan dan ianya hanya boleh dibuat secara sampingan sahaja kerana ia menghalang pelajar untuk memahami sesuatu tajuk yang diajar dengan baik oleh guru mereka. Okey, itu sahaja dari apa yang saya boleh simpulkan. Hadirin yang dihormati sekalian, dengan kata-kata itu tadi maka selesailah sudah forum remaja kita pada hari ini. Akhir kata, saya memohon maaf jika terdapat sebarang kesilapan sepanjang mengendalikan forum ini. Yang baik itu datangnya dari Allah, yang buruk itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya sudahi forum kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi